Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal bin Muhammad, penolong jurutera Makmal Uji Bahan Fakulti Seni Bina Perancangan dan UKO UiTM Shah Alam. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, pada sesi mesyuarat teknikal yang lalu, Datin Syikin telah mengarahkan kepada kita staf teknikal untuk membuat satu tugasan bekerja dari rumah, yang mana beliau mengarahkan kita untuk mengadakan satu video, sama ada video yang berkaitan dengan tugasan hakiki kita ataupun video-video training, Indo training yang kita nak jalankan. Sepatutnya kita jalankan selepas siri 2 training yang kita dah lalui sebelum ini. Yang pertama di UiTM Shah Alam, tu di Makmal Wintana. Kemudian yang kedua di UiTM Puncak Alam, iaitu di Makmal Durian Dom. Alhamdulillah kita dah berjaya mengikuti dan mengadakan program 2 kursus di 2 UiTM cawangan yang berbeza tadi. Sepatutnya untuk siri yang ketiga ni, dalam jadual perancangan dia kembali ke UiTM Shah Alam, dan makmal tersebut adalah makmal saya lah, makmal uji bahan. Jadi memandangkan sekarang pun kita kena PKPB UiTM Shah Alam dan Puncak Alam, kena PKPB 2 minggu. Jadi tugasan yang Datin berikan ini, saya rasa saya buat secara video online untuk Indo training kita, untuk meneruskan siri Indo training kita pada kali ini. Jadi saya buat video rakaman ni, saya rasa lebih mudah berbanding kalau kita buat secara Google Meet. Kalau Google Meet ni kadang-kadang maklumlah, kalau bekerja dari rumah tu, yang duduk di penjuru-penjuru alam tu kan, dia line dia tak berapa clear, line dia tak berapa jelas, sangkut-sangkut dan sebagainya. Jadi saya setelah Datin juga merestui untuk mengadakan video training ini secara rakaman video. Saya rasa ini salah satu yang cadangan yang bagus jugalah. Sebab kalau kita buat dalam bentuk video rakaman, kita boleh tengok bila-bila masa. Pukul 10 malam, pukul 7 petang, pukul 8 pagi, ikutlah terpulang pada kita. Bila kita free, kita boleh tengok bila-bila masa video ni. Okey, untuk sesi latihan yang Indo training yang siri ketiga ni, yang saya rasa pertama kali kita adakan secara rakaman video, saya akan bawa anda untuk mengikuti satu kursus ataupun latihan yang berkaitan dengan makmal uji bahan di bawah makmal soil ataupun makmal tanah. Okey, sebelum tu jangan terlupa kepada anda, setelah menonton video ini, anda boleh isi attendance ataupun Google Form yang saya sediakan di bawah untuk masuk dalam jam latihan, yang mana nanti saya akan submitkan attendance anda kepada Puan Zuri untuk masuk dalam jam latihan. Paling tak pun saya akan mohon untuk 1 jam latihan. Tengoklah video ni panjang mana, saya pun tak tahu lagi video ni boleh dapat panjang mana. Saya akan cuba ringkas seringkas yang mungkin. Sebab jika kalau kita buat eksperimen ni, satu eksperimen tu memakan masa 1 jam hingga 1 jam setengah untuk satu eksperimen. Jadi pada video kali ini saya bercadang untuk buat 4 eksperimen. Bayangkan 4 eksperimen yang durasi kalau kita buat dia sepatutnya 4 jam ataupun 5 jam, saya akan compactkan dia, saya akan padatkan dia menjadi 1 jam. Mungkin ada yang tertinggal, mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya lah. Jadi tak apa, untuk itu tak apa, kita buat dulu secara tontonan video ini. Jika anda tak faham ataupun jika anda ingin melihat sendiri demo cara menggunakan alat, demo cara untuk melakukan uji kaji ini secara nyata, selepas PKPB ni insya-Allah kita akan setkan masa tarikh yang sesuai, kita akan datang, kita boleh panggil datang ke lab saya, kemudian saya akan buat sesi demo secara nyata lah. Okey, untuk kali ini kita boleh tengok dulu dalam video rakaman ni gambaran awal dia tentang macam mana eksperimen yang dijalankan di sini. Kalau tak faham, lepas ni boleh jumpa saya, boleh bertanya dengan saya sendirilah. Selepas ni mungkin saya akan bantu
di makmal yang lain, khususnya seperti di makmal akustik Cik Edi ataupun Cik Adi, saya akan bantu dia untuk dalam proses pembuatan video lah. Dia orang akan buat demo, akan buat siri training secara rakaman sendiri, kemudian saya akan bantu dalam proses video editing. Begitu juga dengan Bengkel Kayu Encik Midin, sebab dia pun dah nak pencen tak lama lagi tu kan. Jadi saya rasa elok kita videokan dulu ilmu-ilmu dia lah sebelum dia pergi bersara. Jadi kalau dapat saya akan setkan masa dengan dia, yang beliau untuk kita videokan bagaimana menggunakan alat mesin yang terdapat di Bengkel Kayu. Sebelum dia bersara ni, at least kita dah ada video cara nak menggunakan alat mesin di sinilah. Okey, setelah kita mengikuti dua siri khusus latihan, yang pertama Wintana dan juga Durian Dom yang lalu, paling tidak kita akan dapat pengetahuan asas tentang sesuatu makmal tersebut. Sebagai contoh, di makmal Wintana, apakah uji kaji yang dijalankan di sana, kemudian pelajar-pelajar dari jabatan mana yang terlibat, kemudian kita juga paling tidak dapat gambaran tentang penggunaan mesin ataupun peralatan-peralatan yang digunakan di makmal tersebut. Jadi ini agak penting juga bagi kita sebagai staf FSPU khususnya, kerana kita berhadapan dengan student nanti, mereka akan bertanya, makmal ni untuk apa, jabatan apa guna, dan itu yang paling tidak kita dapat tahu pengetahuan asas tentang sesuatu makmal yang ada ataupun yang terdapat di Fakulti Seni Bina ini. Okey, di dalam makmal uji bahan ni pula, dia terpecah kepada 3 makmal yang lain. Okey, makmal yang pertama adalah makmal tanah ataupun soil lab. Kemudian makmal yang kedua, makmal konkrit ataupun concrete lab. Dan yang ketiga adalah makmal batu bata ataupun bricklaying lab. Ada 3 makmal yang terdapat dalam makmal uji bahan ni, ataupun yang berada di bawah makmal uji bahan ni. Okey, manakala student ataupun pelajar yang terlibat pula, kebanyakannya adalah pelajar daripada Jabatan Pengurusan Pembinaan Bangunan dan juga pelajar daripada Jabatan Ukur Bangunan. Ini antara 2 jabatan ataupun 2 pelajar yang memang dikatakan setiap semester akan menggunakan makmal ini, kerana mereka pun ada timetable, jadual untuk mengadakan lab di makmal inilah. Okey, untuk siri yang ketiga ni, saya pada awalnya kalau secara nyata ataupun secara training, saya ingin buat makmal konkrit. Sebab makmal konkrit ni dia lebih umum, kerana saya rasa kalau makmal konkrit ni di puncak alam pun ada makmal konkrit. Kemudian jabatan seperti Seni Bina Dalaman, Landscape pun menggunakan makmal konkrit ini. Tetapi memandangkan makmal ataupun eksperimen yang dijalankan di makmal konkrit ini, saya rasa agak payah untuk divideokan. Maksudnya kita kena datang sendiri, kena buat sendiri, kena tengok sendiri untuk khusus untuk makmal konkrit inilah. Jadi untuk siri kali ini secara rakaman ni saya bawakan untuk training daripada makmal tanah ataupun makmal soil lab, kerana uji kaji yang dijalankan di sini agak agak ringan dan mudah difahami. Kalau dengan menonton video saya rasa boleh faham lah. Kalau makmal konkrit ni saya rasa kena ada datang tengok sendiri, sebab dia melibatkan mesin-mesin yang besar, dia melibatkan bahan-bahan yang agak banyak. Jadi kalau boleh yang untuk makmal konkrit itu kita buat sesi lain kali. Kita akan adakan secara training yang betul lah, training yang nyata. Yang ni alam maya ni kita buat training untuk soil lab dahululah. Okey, sekarang kita pergi kepada eksperimen yang terdapat dalam makmal tanah ini. Antara eksperimen yang terdapat dalam makmal tanah ni ada 4 eksperimen yang student ataupun pelajar yang perlu jalankan sepanjang semester pengajian di sini. Yang pertama, eksperimen moisture content. Kemudian yang kedua, sieve analysis. Kemudian yang ketiga, stick limit, liquid limit. Kemudian eksperimen yang keempat ialah compaction. Okey, keempat eksperimen ini adalah berhubung kait dengan asas ataupun kerja-kerja yang berkaitan dengan tanah. Okey, untuk eksperimen yang pertama,
eksperimen moisture content ni, tujuan dia adalah untuk kita mengetahui kandungan lembapan air yang terdapat dalam sesuatu sampel tanah. Okey, kandungan lembapan air yang terdapat dalam sesuatu sampel tanah ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Okey, sebagai contoh, faktor yang pertama, faktor cuaca. Contohnya kalau cuaca sekarang ni panas kan, tak hujan. Jadi kalau kita ambil sampel tanah dekat luar, kandungan air dalam tanah dia adalah rendah. Berbanding dengan kalau musim hujan ataupun pagi tadi hujan, kita ambil sampel tanah selepas hujan turun, maka kandungan air dalam tanah dia tinggi. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi kandungan air dalam tanah ini ialah faktor lokasi, dekat mana kita ambil sampel tanah tersebut. Kalau kita ambil sampel tanah di kawasan yang terdedah pada cahaya ataupun pancaran matahari, kandungan air dalam tanah dia adalah rendah. Berbanding dengan sampel tanah yang kita ambil dalam kawasan-kawasan yang berhampiran dengan tepi sungai, tebing sungai, longkang, parit dan sebagainya. Jadi kandungan air dalam tu dia agak lembap. Ataupun kawasan-kawasan yang kita ambil di bawah pokok, tempat redup, jadi kandungan air dalam sampel tanah itu agak tinggi. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor jenis tanah. Okey, ada jenis tanah yang boleh serap air dengan baik. Sebagai contoh, tanah letrik, tanah gambut, tanah liat. Ini antara contoh-contoh tanah yang boleh menyerap ataupun menyimpan air dengan baik. Berbanding dengan tanah-tanah yang jenis seperti tanah berpasir, dia tidak dapat menyimpan ataupun mempunyai dia tidak dapat menyimpan air dengan baik. Okey, untuk buat eksperimen ni, kita adakan dia punya nama dalam istilah untuk lab dipanggil apparatus. Apparatus, bukan asparagus. Asparagus tu sejenis makanan. Okey, apparatus ni istilah untuk lab lah. Apparatus ni dia lebih kepada peralatan yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu uji kaji. Itu yang dipanggil apparatus dalam istilah lab. Dalam istilah makmal lah, kita panggil apparatus. Peralatan ataupun equipment. Equipment yang kita gunakan untuk buat sesuatu uji kaji. Okey, untuk eksperimen nombor 1 ni, moisture content ni, kita gunakan tak banyak dia punya peralatan. Okey, yang pertamanya sample tin. Ni nama dia sample tin ataupun container, bukan container. Container tu lori. Ni container. Saya dulu pun salah sebut. Saya sebut container. Student tercengang bila dengar container. Container. Kemudian ataupun dipanggil sample tin. Okey, sampel tin ni dia ada 3 jenis. Dia berbeza lah. Tapi sampel tin ni dia mestilah mengikut British standard. Macam untuk soil lab ni, kita ada standard dia. Macam untuk soil lab, kita gunakan British standard. Dia adalah British standard. Untuk soil lab ni, kita ada dia punya part-part dia untuk moisture content ni. Jadi apparatus dia mesti kena mengikuti British standard punya penetapan lah. Daripada segi material yang digunakan, daripada segi saiz, daripada segi berat. Itu kena ikut dia punya British standard punya yang telah ditetapkan oleh peralatan yang digunakan untuk suatu uji kaji. Okey, sampel tin. Kemudian yang kedua, alat penimbang. Alat penimbang ni accurate 0.01 gram ataupun penimbang yang dalam sukatan gram lah, untuk sukat ataupun untuk timbang benda-benda yang halus, yang kecil, yang ringan. Kemudian yang ketiga, kita gunakan oven. Oven dia suhu 105 darjah hingga 110. Jadi kalau oven yang bawah 100 darjah tu kita tak boleh pakai lah, sebab British standard tetapkan dia punya suhu mestilah di antara 105 darjah sehingga 110 darjah. Okey, itu untuk apparatus ataupun peralatan yang kita gunakan ataupun yang perlu digunakan untuk uji kaji moisture content ni. Okey, kemudian dia punya prosedur dia pula, macam kalau di makmal ini, kita akan menyuruh student akan pergi ambil sampel tanah dekat luar, kat kawasan yang berhampiran dengan sinilah, sekitar bengkel ni. Kita suruh dia pergi ambil sampel tanah. Dan cara untuk mengambil sampel tanah tu, dia perlu membawa cangkul lah, ataupun kita akan bagi cangkul ataupun penggali tanah untuk mengambil sampel tanah. Dan sampel tanah tu dia tak boleh ambil sampel di bahagian permukaan.
kerana bahagian permukaan tu mungkin dah tercemar, telah diganggu oleh mungkin tai kucing ada, mungkin juga telah dipijak dan sebagainya lah. Jadi untuk mengambil sampel tanah, dia mesti menggunakan cangkul dan menggali tanah di suatu kawasan tu. Kedalaman dia lebih kurang 100 mm, dia punya kedalaman dia. Kemudian apabila dia dah gali lubang tu, kemudian dia ambil sampel di bahagian dalam untuk bawa kat lab untuk terus uji kaji yang berikutnya lah. Okey. Kemudian sebelum sampel diambil sebelum student ataupun sebelum kita mengambil sampel dekat luar, perkara yang perlu kita buat dulu adalah sampel tin tu kita perlu timbang dulu berat kosong dia untuk dapatkan moisture content dia. Jadi kita timbang setiap satu sampel tin tu tadi sebab berat dia berbeza-beza. Jadi kita timbang, kemudian kita record dalam data ataupun tempat manual kita akan record dia punya data-data tu. Okey, kemudian yang pertama berat sampel tin kosong, kita kena record berapa berat dia. Kita timbang dulu berat sampel tin kosong, kemudian student akan pergi keluar ambil sampel tanah dekat luar, kemudian masukkan dalam sampel tin tersebut dan timbang semula di lab. Okey, timbang, kemudian kita record itu adalah berat sampel tin campur dengan berat sampel tanah basah. Okey, jadi ada dua bacaan. Okey, bacaan yang pertama adalah berat sampel tin kosong yang kita timbang sebelum kita ambil sampel tanah. Kemudian bacaan yang kedua adalah berat sampel tin kosong dengan berat sampel tanah yang basah yang kita dah ambil kat luar tadi. Kemudian kita timbang, kita rekodkan juga. Kalau berat sampel tin kosong, itu kita labelkan dia sebagai M1. Itu sebagai M1. Kemudian berat sampel tin yang dah ada sampel tanah yang basah tadi, kita labelkan dia sebagai M2. Kemudian kita masukkan ke dalam oven. Kemudian kita panaskan dia minimum 16 jam dalam tu. Itu mengikut British Standard lah. 16 jam tu dia dah kering. Jadi biasa kalau untuk lab kita akan bagi tempoh dalam masa 16 hingga 24 jam lah. Maksudnya hari esok dia orang kena datang balik untuk timbang berat kering, berat yang telah kering yang kita panaskan dalam oven tadi pada suhu 105 hingga 110. Dia orang akan keluarkan balik sampel tu pada hari esok, kemudian timbang balik berat kering dia. Okey, sebelum tu tadi berat basah. Semalam berat basah, hari esok tu dia orang kena datang untuk timbang berat kering. Yang tu kita labelkan dia sebagai M3. Jadi bagaimana cara untuk mengira dia punya peratus kandungan air dalam tanah tu? Okey, daripada data yang kita ambil tadi, itu M1 adalah berat sampel tin kosong, kemudian M2 adalah berat sampel tin kosong dengan berat sampel tanah yang basah, kemudian M3 adalah berat sampel tin kosong dengan berat sampel tin tanah yang telah kering setelah kita masukkan dalam oven tadi. Jadi ada 3 bacaan kat situ. Jadi kita gunakan formula dia untuk mengira dia punya moisture content. Okey, formula dia adalah M2 tolak M3 bahagi M3 tolak M1 darab 100. Okey, M2 tu adalah berat sampel tanah basah. Itu yang hari pertama kita ambil tadi. Tolak dengan berat sampel tin kosong M1. Itu berat yang tin kosong yang kita sebelum kita letak sampel kita kira, kemudian bahagi dengan berat sampel tin kering, itu yang kita dapat pada hari esok, tolak dengan berat sampel tin basah darab 100. Jadi kat situ kita akan dapat dia punya peratus atau percentage of moisture content. Itu eksperimen yang nombor 1. Okey, selesai ya eksperimen yang pertama tadi. Kita pergi kepada eksperimen yang kedua, iaitu sieve analysis. Okey, sieve analysis ni objektif dia adalah untuk kita mengasingkan sampel-sampel yang kita gunakan ni adalah fine aggregate. Kita nak asingkan sampel fine aggregate ni mengikut saiz-saiz tertentu. Okey, untuk sampel sieve analysis ni kita menggunakan ataupun peralatan yang kita gunakan untuk melakukan uji kaji sieve analysis ni, yang pertama adalah British test sieve size yang ada ni lah. Okey, yang ini mengikut British Standard juga, daripada size sieve size daripada 5 mm sehingga kepada saiz 0.063 mm, yang paling kecil, yang paling bawah lah. Okey, untuk British test sieve size ni kita ada saiz yang mengikut British Standard punya saiz.
untuk ayak ni. Yang pertama saiz 5mm, kemudian saiz 2mm, saiz 1.18, saiz 0.6mm, saiz 0.425mm, saiz 0.3mm, saiz 0.212mm, saiz 0.150mm dan saiz 0.063mm. Saya boleh hafal sebab memang tiap-tiap semester inilah kerja saya. Saya duduk buat shift ni. Jadi benda tu semua dah hafal dalam kepala. Jadi ada 10 saiz yang kita perlu gunakan untuk apparatus ni. Kemudian yang kedua, kita gunakan alat penimbang. Kemudian kita gunakan mechanical shift shaker. Okey, yang mechanical shift shaker ni iaitu alat ataupun mesin untuk menggetarkan ataupun untuk mengayak shift inilah. Jadi kita tidak menggunakan ayak secara manual. Kita menggunakan ayak secara menggunakan mesin mechanical shift shaker yang ada dekat sini lah. Okey, untuk dia punya prosedur macam mana kita nak menjalankan uji kaji ni. Yang pertama, kita timbang berat setiap berat saiz shift ni, kita timbang satu persatu. Kemudian kita catatkan dia, kita record dia punya dalam table yang disediakan setiap berat sampel saiz tersebut. Kemudian kita timbang sehingga ke saiz 0.063. Kemudian kita ambil sampel tanah, sampel fine aggregate ini. Okey, kemudian kita ayak menggunakan mesin, kemudian kita ayak menggunakan mechanical shift shaker selama lebih kurang 10 minit. Kemudian setelah selesai kita ayak menggunakan mesin mechanical shift shaker ini, kita bawa keluarkan balik, timbang balik satu persatu dia punya saiz berat, timbang balik dia punya berat satu persatu mengikut saiz. Kemudian apabila dah selesai, kita akan rekod data daripada berat yang selepas kita timbang tadi. Kemudian kat sini barulah kita akan membuat pengiraan. Untuk kita plot graf eksperimen ni, yang pertama kita perlu membuat pengiraan. Okey, pengiraan dia adalah berat shift yang telah kita ayak tadi, kita tolak dengan berat shift kosong. Kemudian kita buat satu persatu sehingga dapat dia punya berat dia. Kemudian daripada berat dia itu tadi, kemudian kita gunakan formula M per M1 darab 100. Okey, kemudian kita kira satu persatu daripada data tadi. Kemudian daripada situ, untuk kita dapatkan dia punya correlated, kita kena tolak secara silang 100%, tolak silang sebelah, dapat yang sebelah kiri. Seterusnya sampai ke bawah kita akan buat sehingga kita dapat kosong. Kemudian kita akan plot graf menggunakan kertas graf yang disediakan. Okey, itu saja untuk eksperimen nombor 2, iaitu shift analysis. Okey, kita sambung eksperimen yang ketiga. Sebelum tu saya nak minum air dulu, dahaga. Okey, untuk eksperimen yang ketiga ni, eksperimen yang berkaitan dengan plastik limit, liquid limit. Okey, eksperimen ni kita menggunakan sampel tanah yang telah dikeringkan. Kemudian kita bawa dekat lab ataupun makmal untuk kita buat uji kaji, untuk kita mengetahui dia punya tahap plastik sampel tanah dan juga tahap liquid ataupun tahap cecair sampel tanah tersebut. Jadi sampel eksperimen ini adalah lebih kepada untuk kita mengetahui jenis tanah, sebab jenis tanah dia berbeza-beza. Sebagai contoh, tanah laterit dia berbeza, dia punya tahap plastik dia, tahap cecair dia. Kemudian tanah seperti tanah berpasir, tanah liat juga mempunyai dia punya tahap plastik dan liquid dia berbeza. Jadi kita gunakan eksperimen nombor 3 ni, iaitu plastik limit, liquid limit, untuk mengetahui jenis suatu tanah tersebut. Sama ada tanah tu jenis kubur ke, tanah kubur ke, tanah liat ke, tanah elektrik ke. Okay, kita gunakan eksperimen nombor 3 ni. Okey, antara peralatan yang kita gunakan untuk eksperimen ni, dia agak banyak sikit lah. Yang pertama kita gunakan, macam biasa kita gunakan, yang pertama kita gunakan spatula. Ni dipanggil spatula, ni macam pisau burger kat Pasar Malam, roti john. Orang niaga roti john ada guna ni kan. Ni spatula nama dia. Ini pun mengikut British Standard, dia ada saiz dia, panjang dia, berat dia. Kemudian kita gunakan silinder penyukat. Okey, air yang kita gunakan 200 ml. Kemudian kita gunakan
sample tin. Sample tin ni untuk dapatkan dia punya moisture content. Kemudian kita gunakan lesung batu. lesung, bukan lesung pipit. Kita gunakan lesung untuk kita menghancurkan tanah ni. Kemudian kita gunakan cone penetrometer. Cone penetrometer ni alat ataupun mesin yang kita gunakan untuk menentukan had cecair sesuatu sampel tanah. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakannya. Okey, kemudian macam biasa juga kita gunakan oven untuk kita keringkan sampel tanah kita tu nantilah. Okey, cara dia ataupun prosedur macam mana kita nak buat eksperimen ni. Yang pertama, kita ambil sampel tanah yang telah dikeringkan tadi, kita tumbuk. Kita tumbuk bagi hancur. Tumbuk menggunakan manual lah, menggunakan lesung ni lah kita tumbuk. Yang ni pun memang kalau kita pergi mana-mana lab, soil lab, memang guna alat ni lah. Kita tumbuk bagi hancur. Kemudian kita ayak menggunakan sieve saiz 0.425. Kemudian yang telus ayak ni yang kita akan gunakan untuk menentukan plastik limit dan liquid limit. Okey, kemudian selepas kita tumbuk tadi, kita gaulkan dengan air. Yang ni saya tunjuk demo je lah. Sebenarnya tanah yang kita gunakan adalah sebanyak lebih kurang 300 gram. Lagi banyak daripada ni lah. Kemudian air dia pula kita gunakan air 200 ml. Tapi untuk sampel yang ni, saya tunjuk je macam mana cara dia. Kita gaulkan sampel tanah. Kemudian kita menggunakan alat ni ataupun mesin ini, iaitu cone penetrometer. Okay, kita masukkan sampel tanah dalam dia punya metal cup ni. Penuhkan dia, padatkan dia. Kemudian kita menggunakan cone penetrometer ni. Okey, daripada alat ataupun mesin ini, apabila kedalaman ataupun tusukan kedalaman dia melebihi 20 mm, maka sampel tanah kita itu dah capai tahap liquid, tahap cecair. Jika sampel tanah kita tadi belum mencapai kedalaman tusukan melebihi 20 mm, maka sampel tanah itu berada pada tahap plastik. Jadi cara dia, kita masukkan sampel tanah yang kita bancuh dengan air tadi menggunakan cone penetrometer ni, kita ambil bacaan dia. Okay, kita tekan dia punya alat ni, tusukan penetrometer ni, kita tekan, dia akan jatuh mengena sampel tanah yang kita padatkan tadilah. Kemudian kita ambil bacaan dia, kita ukur bacaan dia menggunakan alat ini, kita tengok kedalaman tusukan dia tadi berapa. Kalau dia dah lebih 20 mm, maka sampel tanah itu tadi telah mencapai had liquid. Lebih 20 mm, dia dah capai had cecair. Kalau sebelum daripada 20 mm, maka sampel tanah itu masih lagi berada dalam had plastik. Itu antara salah satu cara yang digunakan untuk menentukan had liquid dan plastik suatu sampel tanah. Okey, sekarang ni kita ada alat baru, alat yang digital. Jadi alat digital tu saya tak rasmi lagi, saya tak pakai lagi. Saya cadang untuk rasmi untuk semester ni, untuk pelajar semester ni. Jadi kita tak pakai lagi lah. Jadi untuk demo ni saya tunjuk alat yang lama, alat yang kita gunakan sebelum ni lah, cone penetrometer yang lama. Kemudian yang baru ni dia lagi canggih lah. Dia menggunakan letrate, kemudian dia ada bacaan secara digital. Maksudnya dia punya tu lebih tepat berbanding dengan alat ni pun okey, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita menggunakan mata, kita bimbang ralat mata tu untuk melihat bacaan tu tersalah. Kalau yang digital ni memang confirm lah, apabila dia tusukan dia jatuh tu, maksudnya dia keluar dalam bacaan terus, dalam bentuk digital, itu dah memang confirm lah. Okey, saya rasa kalau kat sini nak buka soalan pun tak ada nak buka soalan jadi kalau nak tahu, nak tanya tentang sesuatu tu, nanti boleh tanya kemudian lah. Jumpa saya boleh tanya lah. Okay, eksperimen yang keempat ni, compaction. Kita nak tahu dia punya kepadatan sesuatu sampel tanah tu. Ini juga dia berhubung kait dengan jenis tanah yang kita gunakan. Tak semua tanah mempunyai kadar mampatan yang sama. Okay, ada tanah dia berbeza-beza lah. Kalau macam tanah liat tu, kadar mampatan dia lagi rendah berbanding dengan tanah-tanah jenis laterite. Itu mempunyai kadar mampatan yang lagi kuat. Tapi kebiasaan yang sampel yang kita gunakan di lab ni, kita menggunakan tanah jenis laterite untuk kita tahu, untuk kita dapatkan bacaan, untuk kita dapatkan graf, bagaimana cara untuk mendapatkan
dia punya tahap kepadatan suatu sampel tanah tersebut. Okey, peralatan yang kita gunakan untuk eksperimen nombor 4 ni, okey, yang pertama kita gunakan compaction machine warna biru ni. Okey, compaction machine, alat ni khas lah. Ini juga mengikut British Standard. Okey, alat ni dia mesti ataupun dia punya dalam ni dia ada satu penukul ataupun satu beban yang dikenakan untuk memampatkan sampel tanah tadi. Beban itu mestilah berat dia 2.5 kg. Itu mengikut British Standard. Seandainya berat tu tidak melebihi 2.5 kg ataupun dia terlalu berat, maka itu dia tak mengikut British Standard lah. Jadi British Standard dia mengeluarkan syarat untuk mesin untuk compaction ni, dia mestilah mempunyai berat penukul tersebut mestilah mempunyai berat 2.5 kg. Okey, mesin ni fungsi dia cukup mudah aja. Kita masukkan sampel tanah dalam ni nanti, kemudian kita cuma padatkan dia. Dia akan padatkan sendiri, dia macam piling lah. Dia akan hentak tanah tu sampai mampat. Okey, kemudian yang kedua alat yang kita gunakan adalah ni lah. Ini nama dia mold dan base. Mold ni untuk dia datang sekali dengan mesin tadilah, compaction machine dia datang sekali. Mold dengan base, ini yang kita akan isi sampel tanah dalam ni. Kemudian kita akan padat menggunakan mesin tadi. Kemudian sama juga kita gunakan silinder penyukat, kita gunakan air. Air yang kita gunakan distilling water, air suling. Kita tak boleh guna air Nescafe pula. Tak boleh lah bancuh tanah pakai air Nescafe. Kita bancuh menggunakan air suling. Itu pun terkandung dalam British Standard. Air pahit pun tak boleh, dia tak bagi guna. Jadi kita kena guna air suling. Okey, kemudian alat-alat yang lain, sampletin juga, sama juga sampletin ni untuk kita dapatkan dia punya moisture content lah, sama dengan eksperimen nombor 1 tadi. Setiap sampel ataupun uji kaji yang berkaitan dengan tanah mesti kena dapatkan dia punya moisture content lah. Kemudian, okey, kita pergi kepada prosedur dia, macam mana cara kita nak buat uji kaji ni. Okey, cara dia mula-mula kita akan ambil sampel tanah kering 3 kg. Maknanya kita akan timbang sampel tanah tu 3 kg. Kemudian kita akan hancurkan tanah tersebut. Hancur tak adalah hancur sangat. Kita hancur-hancur macam kita hancurkan lah untuk mudah kita gaulkan dengan air nanti. Kemudian kita akan gaulkan dengan 180 ml air. Ni yang pertama. Okay, kita gaul bagi sebati. Kemudian kita masukkan ke dalam mold tadi. Okay, kita masukkan ke dalam mold tadi. Kita akan buat 3 layers lah. Maknanya ada 3 lapisan untuk kita padatkan dia. Lapisan yang pertama kita isi separuh. Kemudian kita bawa dekat mesin compaction tadi. Kita padatkan dia sebanyak 25 kali hentakan. Okay, menggunakan mesin. Okay, dengan berat 2.5 kg tadi. Okay, sebanyak 25 kali hentakan. Kemudian apabila dah selesai 25 kali hentakan, kita tambah lagi sampel tanah tadi bagi penuh. Padatkan lagi 25 kali hentakan. Okay, kemudian bila dia dah penuh, kita timbang berat mold, base dan juga sampel tanah yang telah dipadatkan tadi. Kita timbang berat dia berapa, dapatkan. Kemudian kita record data lah untuk plot graph. Okay, kemudian setelah kita selesai timbang tadi, kita keluarkan semula sampel tanah tadi, kita keluarkan balik. Keluarkan balik, hancurkan semula, tambah lagi air dia 180 ml air. Maknanya tadi yang pertama kita dah letak 180. Kemudian yang kedua kita tambah lagi air. Selepas kita compact tadi, kita keluarkan balik, hancurkan balik, tambah lagi 180 ml air. Kemudian kita ulangi proses yang sama. Kita bawa, masukkan ke dalam mold tadi, kita bawa dekat mesin, kita compactkan dia, kita padatkan dia sebanyak 3 layers, 3 lapisan dengan 25 kali hentakan setiap lapisan. Setelah selesai 3 lapisan tadi, kita padatkan dia sebanyak 25 kali hentakan dengan berat penukul 2.5 kg. Kita keluarkan balik dia, kemudian kita akan tambah lagi sekali air. Timbang dulu, timbang berat dia. Jadi berat dia semakin berubah. Berat yang pertama tadi dia agak ringan sebab kandungan air dia 180 sajalah. Kemudian bila kita tambah air,
berat dia akan naik. Berat dia akan naik sedikit. Beza dia tak banyak lah, dalam 10 gram, 20 gram hingga 50 gram lah. Tengok kita tengok sampel yang kita gunakan. Kemudian berat dia bertambah. Kemudian kita keluarkan balik, hancurkan balik. Kemudian kita tambah lagi 180 ml air. Bermakna eksperimen ni kita ada 3 kali, 3 proses. Bermakna kita dah tambah 180 air, kita padatkan dia, keluarkan, timbang, kemudian keluarkan. Kemudian kita ulangi proses yang sama, tambah lagi air 180, buat lagi, compact lagi, keluarkan balik, timbang, kemudian kita tambah lagi 180 ml air. Maksud ada 3 kali proses, 3 proses pemadatan. Okey, kita terpaksa tambah air sebanyak 3 kali. Kemudian kali ketiga, selesai kali ketiga, kita keluarkan dari mesin, kemudian kita timbang berat dia. Okey, kebiasaan dia yang ketiga ni, sampel tanah dia dah agak cair sikit lah, dia melekit-lekit sikit lah. Sebab dah kita tambah 3 kali air, 180 tadi kan, air kita dah tambah 3 kali. Jadi biasa sampel yang ketiga ni dia agak cair sikit. Kemudian kalau kita timbang, berat dia akan rendah sikit, dia akan turun. Kat situ nanti apabila kita plot graf, dia akan dapat graf yang berbentuk curve. Itu betul lah. Kalau graf yang berbentuk straight, linear yang naik ke atas tu salah. Jadi kalau kita nakkan graf dia bentuk curve lah, dia yang pertama, sampel pertama rendah, kemudian dia naik yang kedua, kemudian dia turun sikit. Tu dah capai dia punya objektif untuk eksperimen ni lah. Kita dah dapat dia punya maksimum, dia punya dry density. Okey, kemudian kita keluarkan sampel tu, kemudian dah timbang, kemudian kita ambil sikit sampel tadi, masuk dalam sampel tin, kita masukkan dalam oven untuk dapatkan dia punya moisture content. Okey, nampaknya selesai 4 eksperimen yang dijalankan di makmal uji bahan di bawah makmal tanah ini. Jadi mungkin dalam penerangan saya tadi ada kekurangan dia lah, sebab maklumlah benda ni pun disediakan secara PKP jugalah. Maksudnya ada separuhnya saya buat kerja dari rumah. Jadi bahan-bahan tu tak cukup. Gambar-gambar, video-video yang saya rakam tu pun kadang-kadang tak cukup. Jadi mana yang ada je lah dulu untuk tempoh ni lah, untuk siri yang pertama ni. Dan saya rasa kalau ada apa-apa soalan tentang berkaitan dengan khusus untuk makmal tanah ni, 4 eksperimen ni boleh tanya kepada saya terus lah. Kalau selepas PKPB ni anda terasa ataupun berminat untuk mempelajari lebih lagi, ataupun ingin merasa sendiri nak buat eksperimen ni, boleh datang ke lab saya di makmal uji bahan ni. Boleh datang, kita setkan masa, tarikh, kemudian kita buat demo pun boleh. Kita buat demo. Video ni kita tadi saya dah bagi sedikit gambaran tentang teori, tentang peralatan yang digunakan, tentang objektif eksperimen. Jadi untuk lepas ni kita boleh kita setkan masa untuk tengok demo macam mana cara eksperimen tu dibuat secara betul. Kemudian kalau nak cuba juga kita boleh buat lah. Nanti selepas PKPB ni kita berjumpa, kita buat satu siri, kita buat demo alat, cara menggunakan alat dia, bagaimana penyediaan bahan-bahan dia, penyediaan peralatan dia. Kita boleh buat secara real lah selepas PKPB ni. InsyaAllah kalau ada permintaan kita boleh buat. Okey, jangan lupa isikan Google Form kat bawah ni untuk attendance jam latihan. Dan insyaAllah saya akan submit pada Puan Zuri, dan saya cuba untuk dapatkan minimum 1 jam lah jam latihan ni untuk anda. 1 jam. Nanti kalau boleh kita isilah borang daripada Google Form tu, isikan nama, nombor pekerja anda, kemudian submitkan dekat situ. Nanti saya akan hantar kepada Puan Zuri untuk masuk dalam jam latihan. Okey, saya minta maaf kalau ada salah silap kurang daripada segi penyampaian video, daripada segi pembentangan ni. Maklumlah saya buat pun dalam time perintah PKPB ni, banyak kekurangan, banyak keterbatasannya. Jadi inilah saja yang mampu saya sajikan untuk anda pada kali ini. InsyaAllah pada video-video akan datang kita akan buat seperti ada berapa lagi uji kaji yang terdapat di makmal ni, kita akan buat secara video ataupun secara nyata, ya.
Okey, jangan lupa isi borang latihan untuk jam latihan anda. Sehingga berjumpa lagi di video-video yang akan datang, dan insyaAllah lepas ni saya akan bantu Cik Eddie dan Cik Adi, dan saya akan bantu Abang Miding untuk buat video lah. Nanti kita akan record video diorang untuk latihan di lab ataupun bengkel diorang. Okey, sampai di sini saja untuk video pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oh sorry, itu ayat YouTuber. Okey, sampai sini saja video pada kali ini. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.